Ya, jika tadi kita berbicara mengenai Hari Harimau Negara 2022, ini satu lagi sejarah tercipta semalam apabila RUU Anti Lompat Parti telah pun diluluskan 2/3. Ya, jadi untuk mendapatkan pandangan mengenai perkara ini, kami berbesar hati untuk menelefon Encik Azmi Hassan, iaitu pakar geostrategis, untuk kita melihat apakah pandangan beliau terhadap rang undang-undang yang baru sahaja diluluskan. Assalamualaikum Encik Azmi. Waalaikumsalam, Rizwan. Jadi Encik Azmi, mungkin pandangan awal apabila rang undang-undang anti lompat parti ini telah pun diluluskan. Silakan Encik Azmi. Ya, bila Syafiqah menyatakan ini satu lakaran sejarah, memang patut kita berterima kasih kepada ahli parlimen kita, 209 semuanya. Tapi satu perkara yang jangan kita lupa adalah ini adalah kerana terima kasih juga kepada pengundi yang telah memberi isyarat kepada wakil-wakil rakyat kita bahawa ketidakstabilan politik itu adalah salah satunya disebabkan oleh lompat parti, wakil rakyat mereka lompat parti. Dan pengundi telah memberitahu cita rasa mereka, apa yang mereka mahukan, dan saya rasa wakil rakyat telah memahaminya. Sebab itu kita mendapat 100% ahli parlimen yang hadir semalam menyokong RUU ini, Rizwan. Sekarang ini apabila ianya telah pun diluluskan, jadi kita ke arah untuk menggazetkannya pula. Jadi sepanjang tempoh perjalanan itu, apa yang boleh kita jangkakan? Apatah lagi untuk kita menjelang ke PRU tak lama lagi, Tuan? Ya, Syafiqah, saya pasti walaupun ianya belum digazetkan, belum lagi dibacakan di Dewan Negara, saya pasti tidak akan berlaku lompat-melompat lagi. Kerana isyaratnya jelas bahawa isu lompat, wakil rakyat lompat ini boleh tukar parti, tak ada masalah, tapi kena kosongkan kursi mereka kerana itu adalah amanah pengundi yang telah memilih mereka. Jadi bagi saya sehingga kini dan sehingga digazetkan, harapan pengundi dan rakyat Malaysia adalah ianya dapat dilaksanakan ketika PRU 15 nanti. Jadi apakah jangkaan PRU kita dah tak lama lagi apabila rang undang-undang ini diluluskan, dan juga situasi politik yang berlaku pada 2 tahun ini sangat dinamik, berlaku perubahan macam-macam. Jangkaan untuk PRU 15, ada pandangan Encik Azmi bagaimana? Ya, kalau kita lihat kan, ada beberapa pihak mengatakan tidak patut diadakan ketika ekonomi masih meleset untuk memberi tumpuan kepada kerajaan menanganinya. Tapi satu pihak lagi mengatakan perlu mendapatkan mandat rakyat supaya pihak rakyat itu dapat dikatakan disalurkan mandat kepada siapa saja yang akan bentuk kerajaan. Jadi dalam hal ini adalah masalah ekonomi itu adalah masalah yang penting. Tapi sebelum pilihan raya diadakan itu, kestabilan politik itu amat diperlukan. Tapi bagi saya lah, sebagai pengundi, ya Rizwan, saya mahu kerajaan yang stabil. Supaya kerajaan stabil itu dapat menumpukan perhatian dalam mentadbir urus negara dalam keadaan sekarang. Itu cita rasa sajalah sebagai pengundi, Rizwan. Dengan kelulusan semalam, kini tertumpu pula apabila ada yang mengatakan bahawa kerajaan negeri dan juga parti-parti juga perlu mengubah sesuatu di dalam elemen dan juga di dalam bahagian mereka supaya ianya selari dengan perubahan yang berlaku semalam. Bagaimana, Tuan? Ya, betul, Syafiqah. Seharusnya ianya selari dengan perlembagaan persekutuan. Undang-undang tubuh negeri pula perlu dipelarikan. Tapi bagi saya, katakanlah Dewan Undangan Negeri tidak melakukannya, bagi saya dengan adanya Akta Anti Lompat Parti ini akan mengekang ahli Dewan Undangan Negeri kita walaupun tidak dikekang untuk melompat parti. Jadi bagi saya akta ini cukup kuat, bukan saja untuk ahli parlimen kita tetapi juga untuk ahli Dewan Undangan Negeri dari segi moral dan etikanya, Syafiqah. Jadi satu situasi yang berlaku pada pertukaran kerajaan dalam jangka masa 2 tahun ini adalah contohnya langkah Sheraton. Ia adalah satu peristiwa yang cukup besar. Adakah dengan penggubalan dan juga kelulusan rang undang-undang ini, dia mampu untuk menyekat sebarang aktiviti yang kita tidak jangkakan seperti langkah Sheraton yang telah pun berlaku? Ya, memang salah satu tujuan akta ini untuk mengekang wakil rakyat menggunakan kuasa mereka untuk menukar kerajaan ataupun menukar Perdana Menteri. Bagi saya ini tak berapa adil walaupun dibenarkan oleh undang, kerana pertukaran kerajaan, pertukaran Perdana Menteri harusnya diberi kuasa kepada pengundi yang dikatakan memilih mereka ini. Jadi bagi saya dengan adanya akta ini, walaupun belum digazetkan,
saya pasti kerajaan yang dipimpini oleh Datuk Seri Ismail Sabri ini akan kekal sehinggalah parlimen itu dibubarkan. Terima kasih kita nak ucapkan kepada pakar geostrategis Tuan Azmi Hassan kerana sudi berkongsi pandangan mengenai RUU yang telah pun diteruskan semalam mengenai Akta Anti Lompat Parti. Terima kasih Tuan. Terima kasih. Terima kasih Syafiqah. Ya. Okey. Sungguh menarik sebenarnya Syafiqah. Kita melihat pertama baru-baru ini pada PRU Johor kita menyaksikan Undi 18 telah pun dibenarkan. Dan sekarang rang undang-undang lompat parti juga dibenarkan. Jadi ia merupakan salah satu senario baru dalam politik Malaysia sebenarnya Syafiqah. Ya, kita nak melihat apakah lanskap politik selepas ini, tetapi kita akan kembali semula di SPM kerana kita nak bersama dengarkan kita di Continuous. Silakan.